Hai, hari ni hari Ahad. Ahad nak masuk Isnin. Isnin 13 Jun pukul 1.42 pagi. Tak tahu kenapa, memang kena tunggu malam-malam sikit. Ni bukan malam sikit, dah malam banyak. So the time macam ni baru mood seram tu sampai. Ada yang komplain dekat komen, kata aku dah lama tak post story. Sorry sebab sibuk dengan bisnes hari tu masa bulan puasa sampai hari raya. Lepas tu raya keempat aku masuk ward sebab kurang darah, so kena masuk darah 3 bag. Lepas tu bila dah habis raya masuk busy lain lah, busy raya lah, busy open house lah, bla 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 bla. Hari Selasa hari tu bukanlah masuk ward, tidur observation ward satu malam dekat hospital dekat sini. Sebab alergik naik bengkak satu muka. Dia start daripada muka dan naik dekat satu badan. Tapi lepas injek aku okey dah. Lepas tu cuma kena observe untuk 12 jam. Dan pukul 5 petang pergi. Pukul 5 pagi baru doktor bagi. Pukul 5 pagi doktor datang check. Pukul 6 lebih dia bagi balik. Padahal pukul 9 malam tu dah okey lah. Tapi dia still observation lah sebab dia takut sesak nafas. Sebab kalau kita bengkak luar ni, dia akan bengkak dekat saluran pernafasan yang dalam. So hari ni nak cerita pasal apa? Panjang intro dekat 3 minit. So hari ni aku cerita pasal aku pergi satu pulau Redang. Dekat Pulau Redang Terengganu lah. Tapi aku tak boleh sebut lah kan nama resort dia. Kena saman pula sekarang. Okey, cerita dia bulan berapa aku tak sure, but dekat hujung tahun lah ni. Cerita ni sebelum PKP yang pertama, maksudnya tahun 2019 tu lah aku pergi dekat Pulau Redang. Masa pergi tu memang excited lah tengok gambar dekat Google kan, memang cantik gila lah. Tapi sampai kan kita dah, kalau korang pernah pergi Pulau Redang kan dah tahu dah, korang dah sampai dah naik ferry tu kan, dah dekat dengan pulau, tapi korang kena tukar ke open boat. Masa tu aku macam, ya Allah, misalnya besar lah kena tukar-tukar boat macam ni. Sebab aku ada masalah balancing sikit lah. Susah nak berdiri stable kalau tempat tu bergoyang macam atas boat kan. So aku pun pegang je lah siapa-siapa masa tu untuk make sure aku tak jatuh. Okay, then dah sampai pulau. Kita pun pergilah resort tu. So dekat resort tu ada macam sesi, apa dia panggil pekerja resort tu panggil semua guest yang baru sampai. Dia cakap, dia kenalkan lah diri dia, dia cakap lah this is our resort, bla 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 bla, kawasan dia sampai mana. Dan dia cakap kalau nak minta tolong apa-apa, just minta tolong dekat pekerja resort ni.
and at any time sebab diorang akan sentiasa ada. And how to know diorang tu adalah staff resort ialah semua pekerja akan pakai t-shirt yang tulis nama resort tu. So dia kata t-shirt tu akan ada macam-macam colour, tapi dia punya nama resort tu sama. Dia punya design sama, colour mungkin berbeza. Okay, dia kata semua staff dia akan ada dekat dari depan sampai tempat makan sampai keliling lah. Okay, fine. Aku dah tak ada apa-apa pun masa tu. Cuma aku dengar lah dia punya explanation tu. Then aku punya bilik belakang sikit tau. Dia dari tepi pantai tu, aku cakap kena berjalan sikit lah. Lalu swimming pool ada macam lalu, apa dia panggil? Macam laluan tu lah. Bukan T3, dia punya laluan lah. Laluan pergi belakang. Yang depan tu macam ada villa-villa. Dan ada swimming pool. Dan ada, dia macam rumah 2 tingkat tu. Dan aku punya yang belakang. Masa sampai, aku cakap, sunyinya belakang ni. Walaupun resort banyak bilik, banyak tu kat situ. Dan aku cakap, ni kadang-kadang, ni kan tiba-tiba ada pula. Dia memang perangai, kita dia memang perangai macam tu. Kalau malam kita tengah takut, mesti mata kita akan tertend untuk pandang kat tempat yang gelap atau tempat kita takut tu. So sama gak macam aku masa tu, aku pergi check-in tu sorang-sorang. Padahal kita punya trip tu ramai. 10 kereta kita pergi 10. 10 kereta dari KL kita pergi Pulau Redang tu. So dekat sana ada yang ambil 2 villa lah. Ada yang sharing rooms, ada yang sebab ada yang pergi family, ada yang pergi bujang. So aku pergi yang bujang, so aku share 2 bilik. Aku share 2 orang 1 bilik. So masa tu yang roommate aku tu dia pergi, dia ke mana lah, tapi memang aku check, aku pergi masuk bilik tu sorang-sorang. So aku dah tanya macam, kalau lah nampak apa-apa kat sini, sebab belakang tu sunyi. Memang aku sorang je kat situ masa tu. Maybe dalam bilik lain ada orang, tapi memang tengah berjalan masa tu memang aku sorang pukul tengah hari macam tu. So aku cakap, kalau ada lah ni sekarang kan yang gentayangan, aku just cakap macam tu. Tapi tak ada apa-apa lah. So masuk bilik, ada katil single katil queen. Aku dah check toilet dia semua okey lah. Dan tak ada hal. Dan hari kedua dan tak ada apa-apa. Sampai hari ke berapa lah, kira malam tu malam last kita kat situ. Member tu cakap, malam ni kita lepak kat tepi pantai. Okay lah. Bawa kuaci, bawa air apa semua. Dan pun semua orang pergilah asing-asing. So kita tak ada kumpul. Just macam bagi tahu, pukul 9 dekat tepi pantai sekian-sekian. Lepak dekat sekian-sekian tempat lah. Alright. So semua orang agree. Then bilik aku tu yang paling hujung, yang paling belakang. Roommate aku memang tak balik. Dia memang dah stay kat tepi pantai tu. Roommate ni dia kakak aku punya kawan. So aku balik bilik sebab nak ambil barang. Aku nak ambil kad kot. Nak ambil kad cerup ke apa benda tah. Aku tak ingat ada benda aku nak ambil. Then aku dah pergi ambil. Lagi sekali aku jalan sorang-sorang. Masa tu pukul 8 lebih lah. 8 lebih malam. Dah. So untuk pergi ke tepi pantai tu kena lalu swimming pool dan bilik-bilik lain. So bila dah aku dah lepas 3 pintu daripada pintu bilik aku, aku teringat aku tertinggal topi. Dan masa aku nak balik ambil topi, which is aku tak faham apa pentingnya topi tu sampai aku kena patah balik. Dia bilik kita tu macam atas lah. Dia macam adalah koridor lah, tinggi. Bawah tu ada laluan untuk staff hotel buat kerja, kutip sampah and everything.
Masa tu aku pusing. Dekat laluan bawah tu ada seorang lelaki tua. Lelaki tua yang dia pakai t-shirt hotel yang masa awal-awal sampai yang diorang cakap hanya pekerja hotel je yang pakai baju t-shirt macam tu. Okey lah, aku tak kisah lagi. Aku patah balik bilik, ambil topi, aku buka pintu. Topi tu tepi pintu je. So aku capai, aku tarik balik pintu. Dan aku jalan balik. So orang tua ni tadi masih berjalan kat situ. Sangat orang tua lah. Umur macam kau tanya aku cakap aku boleh cakap umur dia macam 80 90 tahun. Dia muka dia dah kendur tau. Muka dia dah kendur. Orang lelaki yang kulit dia tak adalah hitam, tapi dia macam coklat lah, coklat pekat. Lepas tu aku toleh lagi sekali. Lepas tu dia pandang aku macam tu. Dia pandang aku ke atas lah. Dia macam aku tengok dia ke belah kanan. So dia pandang aku ke belah kiri. So dia pandang aku macam tu. Dengan muka dia yang tak orang tua. Muka dia dah layut macam tu. So aku macam okay, pakcik ni kerja resort kot. Lepas tu aku pun cross. Aku lintas depan. Dia masih berjalan. Terkedip-kedip. Langkah dia sangat kecil. Kecil. Lepas tu aku jalan sampai pergi jumpa member lah. Jumpa member dari pantai. Bising-bising lah situ. Kong menyanyi lah. Makan-makan lah. Minum ais kok. Minum, bukan minum mabuk. Minum dengan makan kuaci. Jajan-jajan semua. Dan masa nak balik bilik tu, baru aku jalan dengan roommate and orang-orang bilik member-member lain lah. Masa tu baru aku terfikir, takkan hotel tu hire pekerja setua itu and untuk bertugas waktu malam. Lepas tu aku tak cakap apa-apa lagi. Aku just sorang-sorang je lah. Sampai esoknya, time kita orang nak keluar, aku round duduk dekat macam some kind lobby lah, tempat berkumpul untuk orang guest resort tu. Dan aku duduk, diorang kita kumpul beg kat situ. Dan aku ni sajalah jalan pergi tengok diorang punya pekerja semua kan, cuba cari pakcik tu. Dan aku pergi tanya dekat satu orang staff perempuan lah, adik kat sini ni semua you all punya staff ke? Dia kata, lepas dia intai-intai kan, ni semua staff kita lah kak. Dia kata memang ni. Lepas tu aku tanya, malam-malam ada orang bertugas ke? Malam semua dekat sini lah. Kadang-kadang orang pakai naik motor. Bukan naik motor. Dia orang pakai macam macam ada yang naik basikal macam tu. So cuma macam dia kutip sampah je, naik macam lori macam besar sikit. So dia kata kalau malam tak ada, semua kat sini. Kalau apa-apa diorang semua cari kat reception. Pasal aku tanya, so ni semua you all punya staff lah ni? Ni semualah staff kita. Dia kata. So which is aku tengok situ semuanya lelaki muda yang badan katang-katang. Tak adalah, biarlah lelaki muda yang sihat, yang kuat-kuat lah. So aku wonder yang malam aku jumpa tu, aku tak rasa dia pekerja hotel. And dia terlampau tua untuk kerja. Tapi the best part, dia pakai t-shirt hotel tu. Sebab Nasa hari sampai yang lepas dengar penjelasan dari pekerja resort tu, memang aku remind dalam otak. Okay, kalau nak minta tolong apa-apa, pekerja resort tu pakai t-shirt yang tulis nama resort. Aku tak tahu maybe sebab tu ke apa. Tapi bila balik aku cerita, bila dah sampai KL, aku jumpa balik semua kawan-kawan dan aku cerita aku jumpa pakcik tu.
Tu dia kata, bodoh lah kau. Dia kata, siap baiklah kat sini baru kau cakap. Aku cakap, memang kau gila ke aku nak cerita masa tu. Macam kau orang semua takut. Dia kata, dia kata, mana ada orang tua lah. Gini. So aku macam, okay. Close encounter jugalah, kira pukul 8.30 malam. Sebab memang tak logik untuk resort hire orang berumur macam tu untuk kerja dekat resort and berjalan tengah-tengah malam. Nama resort aku memang tak boleh bagi tahu lah. Tapi kalau korang pernah pergi Redang, mesti korang boleh tahu resort mana yang aku masukkan. Tapi ni, kalau korang, tapi cerita dia, kalau orang ajak aku pergi Redang lagi, tak nak. No thanks. Bukan sebab takut tu ke apa. Redang memang cantik gila. Cuma aku tak sanggup nak tukar-tukar boat tu. Sebab nak tukar dari ferry ke open boat. Tu je. So, itu kisah hari ni. Kejap lagi kalau aku ada teringat lagi kisah mana-mana, nanti aku cerita. Bye.